Kuis apa, Adam? Kuis untuk sains lah cikgu. Bagilah kami buat latihan sikit nanti. Oh, kuis. Boleh. Nanti esok cikgu akan buat kuis nak. Ha, Okey, esok kita main Kahoot. Pernah main Kahoot tak? tak Pernah. pernah. Tak pernah. Kamu biasa main quizzes ke Kahoot? Entahlah. Dua pun. Dua-dua pun okey. Okey, tak apa. Esok cikgu akan buat quiz. Okey, kita akan buat quiz untuk tajuk bab 5. Okey, tajuk bab 5 ataupun cikgu campur sikit lah dengan okey, kita buat tajuk 6.1 ni. Kita habiskan hari ni tajuk ni. So esok kita buat quiz. Baik, esok satu masa je kan? Okey, esok cikgu buat quiz. Kita main quiz secara live. Okey, so esok ajak kawan-kawan masuk. So hari ni cikgu nak masuk tajuk, masih lagi tajuk 6.1, bidang pembelajaran yang ke-6 ni, elektrik dan kemagnetan. So 6.1 adalah penjanaan tenaga elektrik untuk bab yang kedua. Okey, so kriteria kejayaan kita ada 4, iaitu yang pertama kamu dapat menyatakan 3 daripada 6 jenis stesen jana kuasa. Yang kedua, menerangkan sekurang-kurangnya 2 proses penjanaan tenaga elektrik dari pelbagai sumber. Yang ketiga, boleh menyatakan maksud arus ulang-alik dan arus terus. Dan yang keempat, kamu boleh menerangkan fungsi osiloskop. Okey, jom kita tengok buku teks muka surat 167. Okey. Buku teks muka surat 167 ni dia menerangkan tentang cikgu besarkan sedikit ya. Okey. Dia tentang tenaga elektrik yang dijanakan dekat stesen jana kuasa. So sebenarnya dekat stesen jana kuasa ni kita boleh menjana tenaga elektrik dengan menggunakan pelbagai sumber. Okey, dengan menggunakan pelbagai jenis sumber. Okey, so yang pertama kita lihat menggunakan diesel, arang, batu dan gas asli. Okey, ni adalah yang pertama. Kalau kita lihat ni, cikgu kecilkan sikit supaya, okey ni Okey, ni yang pertama. So ini adalah gambar rajah dia. Okey, stesen jana kuasa terma. Okey, so proses dia daripada pembakaran bahan api. Okey, daripada pembakaran bahan api ini dia dekat dalam dekat dalam stesen jana kuasa ni dia ada air laut, kita masukkan air laut. So dia akan air laut ni akan masuk ikut sampai ke dalam dangdang. So dekat sini bahan api ni dia akan panaskan air. Okey, bila kita panaskan ataupun kita bakar bahan api ni, so dia akan memanaskan air yang dalam dangdang tadi. So air tu akan mendidih menjadi steam. So steam ni pun lalulah dekat turbin. Ni turbin Mana turbin? Cuba cari mana turbin. So ini adalah turbin. So turbin itu akan berputar. Bila turbin berputar, dia akan menyebabkan penjana itu menghasilkan tenaga elektrik. Okey? So kalau kita lihat perubahan bentuk tenaga yang berlaku dekat sini, first kali adalah tenaga kimia. Sebab apa tenaga kimia? Sebab pembakaran bahan api. Bahan api tu mempunyai tenaga kimia. Yang kedua adalah tenaga haba. Tenaga haba ni dekat mana? Tenaga haba ni dia dekat air yang dididihkan tu. So air yang mendidih tu dia panas, jadi kita kata adanya tenaga haba yang terhasil. Kemudian tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni dia dekat mana pula? Tenaga kinetik ni apabila turbin tu berputar. Okey, benda yang bergerak semuanya mempunyai tenaga kinetik. Okey, dan yang keempat adalah tenaga elektrik, iaitu tenaga yang dihasilkan. Okey. Cikgu ni dia macam lambat sikit lah ya. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua ni kita nak tengok stesen jana kuasa tenaga solar. Okay. So kalau kamu lihat sebenarnya kan dekat area Taman Kosas tu
ada rumah yang 3 tingkat, dia menggunakan panel suria ataupun panel solar. Okey, panel solar ni dia akan menerima sinaran matahari, cahaya matahari, dan panel suria dia akan tukarkan cahaya matahari tu kepada tenaga elektrik. Okey. So perubahan bentuk tenaga yang berlaku dekat situ adalah tenaga cahaya menjadi tenaga ataupun berubah menjadi tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita nak lihat pula sumber yang ketiga iaitu stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, hidroelektrik ni maksud dia adalah air. Okey, hidro tu maksud dia adalah air. Jadi maksudnya tenaga elektrik yang dijana daripada air. Jadi biasanya stesen jana kuasa hidroelektrik ni dia terletak di empangan. Okey, di empangan kawasan tadahan air. Okey. So okey. Jadi kalau kita tengok, okey. So dia bermula dengan air yang tersimpan di dalam empangan ataupun dekat takungan air ni. Okey, dekat takungan air tu, okey, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, air ni specialnya dia ada tenaga keupayaan graviti. So dia akan mengalir, okey, air ni dia akan mengalir dari kawasan yang tinggi, dia pergi ke kawasan yang rendah. Okey, air tu mengalir dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Kemudian, apabila air ni sampai dekat hujung sini, nampak tak adanya turbin? Okey, jadi aliran air tadi tu dia akan menyebabkan turbin itu berputar. Okey, aliran air tadi tu yang daripada tinggi ke rendah tu dia menyebabkan turbin itu berputar. So bila turbin berputar dia akan menghasilkan apa? Dia akan hasilkan tenaga kinetik. So apabila tenaga kinetik itu laju, semakin laju, seterusnya dia akan menyebabkan penjana di dalam dekat turbin tu menghasilkan tenaga elektrik. So dekat sinilah terletaknya penjana. Okey? Alright. Okey, seterusnya so perubahan tenaga yang berlaku dekat sini adalah tenaga keupayaan graviti berubah menjadi tenaga kinetik, berubah menjadi tenaga elektrik. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat adalah stesen jana kuasa menggunakan tenaga angin. Okey, so ini apa ni? Ni apa ni? Gambar apa ni? Rajah 6.11 tu gambar apa tu? Angin. Apa? Kincir angin. Ya, betul. Ini adalah kincir angin. Okey, dekat belakang kincir angin ni dia ada penjana tau. Dia ada penjana dan dia ada bilah-bilah tu yang akan berpusing. Okey, bilah tu yang akan berpusing. Okey, jadi disebabkan itu mekanisme dia apa? So biasanya kincir angin ni kita akan pasang dekat kawasan yang mempunyai angin yang laju lah. Okey, angin yang kuat. So udara yang bergerak ataupun angin tu dia akan menggerakkan bilah ni. Okay, so apabila bilah ni bergerak, dia akan berputar-putar-putar, dia akan putarkan turbin dekat dalam penjana ni. So lama-lama penjana itu akan menghasilkan tenaga elektrik. So perubahan bentuk tenaga yang berlaku di dalam stesen jana kuasa ini adalah tenaga kinetik berubah menjadi tenaga elektrik. Okay, yang kelima. Okey, yang kelima adalah stesen jana kuasa menggunakan bahan api. Okey, stesen jana kuasa menggunakan bahan api. So, kalau kita lihat dekat sini, okey, so kalau kita lihat dekat sini,
stesen jana kuasa ni dia menggunakan bahan api nuklear. Ni dekat Malaysia tak ada jangan risau. So mekanisme yang berlaku, so kamu tengok dekat sini, nampak tak uranium ataupun reaktor nuklear tu. Cuba kamu cari reaktor nuklear tu. So di dalam reaktor nuklear ni kita letak uranium. Okay. Uranium ni dia adalah nuklear lah, bahan api nuklear. Okay, bahan api nuklear ataupun dia adalah radioaktif. So, bila dia radioaktif ni, dia akan sentiasa melakukan proses pereputan. Okay, so proses pereputan uranium ni, dia akan hasilkan tenaga haba. Okay, dia akan hasilkan tenaga haba, di mana tenaga haba tu dia akan didihkan air yang ada dalam reaktor nuklear ni. Ni dalam reaktor nuklear ni yang garisan putus-putus tu adalah air. Okay, so dalam tu pula. Sorry, bukan dalam ni. Ni dekat sini, air dekat sini. Yang warna merah ni. Kawasan yang warna merah ni adalah air. Okey. So apabila tenaga haba dihasilkan, kawasan sini panas, so dia akan didihkan air menjadi steam. So steam tu akan dialirkan dan dia akan pergi ke turbin dan turbin itu akan berputar. So bila turbin itu berputar, dia akan menjana tenaga elektrik. Okey? Okey, seterusnya yang keenam. Okey, yang keenam adalah stesen jana kuasa biojisim. So biojisim ni kita boleh hasilkan daripada sisa makanan ataupun sisa haiwan, sisa tumbuh-tumbuhan Okey. So metana ni dia akan dihasilkan daripada biojisim. Dan pembakaran metana ni akan menghasilkan tenaga haba. So tenaga haba ni dia akan didihkan air di dalam dandang ni. Okey, dia akan didihkan air di dalam dandang. Dan seterusnya dia akan memutarkan turbin dan at the end dia akan melalui penjana dan penjana ni akan hasilkan elektrik. Okey? Okey. So so untuk ini cikgu ada nak buat penilaian TP6. Okey. So yang lepas tahniah, Fabian dah mencapai TP6 untuk bab 4. Untuk bab 6 ni, okey, untuk bidang pembelajaran yang ke-6 ni kita ada satu TP6 di mana murid perlu mengumpul maklumat. Okey, murid perlu mengumpul maklumat dan memahami bagaimana tenaga elektrik dijana ataupun dihasilkan di stesen jana kuasa. Okey, jadi ini cikgu nak minta kamu buat secara 3 orang satu kumpulan. Okey, so secara 3 orang satu kumpulan, kamu diminta menghasilkan 6 poster. Okey, poster itu macam mana nak hasilkan? Boleh guna boleh tengok video yang saya paparkan tadi. Okey, dia menggunakan Canva. Okey, kalau ada masalah boleh je tanya cikgu, okey? Alright, so kamu kena hasilkan poster penghasilan tenaga elektrik menggunakan 6 sumber ini. Okey, iaitu diesel, tenaga solar, hidroelektrik, tenaga angin, bahan api nuklear, biojisim. Okey, kamu kena guna aplikasi Canva untuk hasilkan poster tersebut. So kamu kena hantar tugasan kamu itu melalui Google Classroom. Dia bukan video dia macam gambar lah poster kan. So tutorial penggunaan Canva tu cikgu dah share sebentar tadi. Okey, kamu duduk sekejap. Cikgu nak ke tandas sekejap Siapa nak team? Tahu. Nak team Zat? Kita team lah. Dah siapa join online kat sini? Yang siapa lagi nak join? Aku dengan Izzat. Yang bagi online je lah. Ha? Yang online je. Yang aktif. Asyari. Dia tak nak dia. Aku dah ajak dia. Dia tak nak. Memang Aku ada lah. aku malas lah. Bing tu.
Para Bin. datang dengan Bin. main game. Bin. Bing ada pula kau. kambing. Bin. Bing kambing. Apa kau nak? Kenapa kau tak on ML dah? Kau nak pusing kau. Busy pergi lah main game mana nanti masuk kelas. Tak, aku nak Kau tak belajar. aku main game. Belajar. Asyari team dengan siapa tu? Game 6 tu aku lupa tu nak buat. Oh, yang video tu eh? Aku seorang je buat tau. Tip 6 tu aku nak buat yang lupa. Aku sedar dah sini. Okey lah tu, kawan-kawannya aku cuba. buat tip 6. Eh. Daripada Asyari kau tahu apa pun. Ni gapas senang sikit lah. Kau power edit kan. Kalau video-video tu tak hati lah. Kau hati lah. Kan edit. Oh, boleh. Ni gambar boleh lah. Tak siapa lagi nak cari seorang ni. Syari nak kan. Kau nak Asyari team? Nak pula aku keep 6 free. Apa dia? Aku rasa Asyari tak buat kerja. Mantap. Nanti dia dapat free je. Dapat. Dia dapat free dia minum. Tumpang. Okay, seorang buat apa? Siapa lagi yang boleh Nak harap? buat apa? Kau nak cari seorang buat 2 poster. Buat ni lah. Ni TP6 ni. Oh, Seorang buat 2. Oh. Asyari dia tahu tu TikTok je. Mana ada kerja lain. dia berkumpulan ni. Dah 3 orang tu takkan seorang-seorang. Kumpulan seorang lah. Siapa tim kau? Aku nak join korang tak ada getas pula. Masak. Okay, dah bincang dah nak team dengan siapa? Belum. Entahlah cikgu. Okey, Dah, sekejap belum. lagi. Saya tak tahu lah. Dapat TP1 pun TP1 lah. Okey, Satu macam tim ni berapa orang, lah. Sepatutnya dekat sini saya buat satu tim 3 orang. Tapi kalau kamu rasa tak cukup 3 orang ni, kamu boleh buat 2 orang. Okay, so cikgu ambil 2 atau 3 sebab kalau ramai-ramai, cikgu takut nanti macam mana nak cakap kalau ramai-ramai nanti kamu tak berfungsi sangat ahli dia tu. So dia 2 atau 3. Okay, so satu kumpulan tu kena hasilkan 6 poster penghasilan tenaga elektrik. 1 diesel gas asli arang batu, 1 tenaga solar, hidroelektrik, tenaga angin, bahan api nuklear dengan biojisim. Itu terangkan terangkan, suara dia kerja apa. Ikut kreativiti kamu lah. Kamu ikut kreativiti kamu. Sebab dekat Canva tu nanti dia ada banyak template presentation. Kamu buat poster melintang pun okey, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay. So, seterusnya cikgu nak masuk tentang arus terus dan arus ulang-alik. Ni kamu dengarlah cikgu terang sedikit ya. Sekejap cikgu tengah tunggu slide. Slide cikgu dah dapat ke slide? Dah nampak tak skrin cikgu sekarang? Tentang arus terus dan arus ulang-alik Okay. So, arus terus dan arus ulang-alik, cikgu rasa kamu dah belajar dalam tajuk RBT, Reka Bentuk Teknologi tentang tajuk elektrik kan? Ada belajar tak? Ada cikgu ada. Okay, kamu dah belajar. So, selain daripada itu, kamu juga dah belajar tentang tajuk arus elektrik semasa kamu di tingkatan 2. So, so kita nak tanya sekarang, cas elektrik yang mengalir dalam satu konduktor tu, dia satu arah ke ataupun arah dia tu kita boleh ubah-ubah? So sebenarnya Boleh ubah-ubah cikgu? yes, betul, boleh ubah-ubah dan boleh juga secara berterusan. Sebab tu kita kata arus elektrik ni kan dia ada 2 jenis. Iaitu yang pertama arus terus dan yang kedua adalah arus ulang alik. Okay, so ingat
arus elektrik ni dia ada dua, satu arus terus dan lagi satu arus ulang alik. Okey, apa dia maksud arus terus ni kelas? Okey, arus terus ni dia adalah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Contoh dia adalah contoh alat yang menggunakan arus terus ni macam lampu suluh, kalkulator, kereta mainan. Okey. So kalau peralatan yang menggunakan bateri ataupun panel solar macam kalkulator tu kan ada yang menggunakan cahaya matahari kan ataupun kita kata sel suria. So dia menghasilkan arus elektrik, jenis arus terus. Okay. So macam mana arus terus ni dihasilkan? Dia dihasilkan menggunakan panel suria. Akumulator ni bateri kereta dan juga bateri. Okey. Manakala arus ulang alik pula? Okey, manakala arus ulang alik pula, dia adalah satu arus elektrik yang mana arah aliran dia tu berubah-ubah. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Arus ulang alik adalah arus elektrik di mana arah alirannya berubah-ubah secara berterusan. Okey, so alat elektrik yang menggunakan arus ulang alik yang pertama adalah pembakar roti. Okey, pembakar roti. Yang kedua adalah pengering rambut. Yang ketiga, pendingin hawa. Ada lagi tak contoh lain selain daripada tiga ini? Ada cikgu ada. Okey, apa dia? No idea. Ada Tak tapi ada no lagi, cikgu. idea. Contoh yang dekat rumah kamu, yang kamu tengah guna sekarang tu, apa? Kamu tengah guna alat elektrik apa? Kipas. Kipas. Kipas, aircon, Okey. lagi Phone. Yes. macam-macam. Phone, kipas. Lagi? Kowe. Kowe. Ya. Kowe. So, okay, ada yang jawab dekat ruang komen. Kejap ya. Kowe. Ya, Aizwan jawab kowe. Okey. So, semua peralatan elektrik yang menggunakan bekalan elektrik dekat rumah kita ni, yang menggunakan dekat plug tu, so dia menggunakan arus ulang alik. Okey. Sebab apa? Sebab tenaga elektrik yang dihasilkan oleh penjana yang sampai dekat rumah kita tu, itu semua adalah arus ulang alik. Right? Okey. So, macam mana kita nak tahu bentuk arus ulang alik dengan bentuk arus terus, bentuk graf dia ataupun arah arus dan juga perubahan voltan. Jadi alat yang kita guna untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus ulang alik ni, kita namakan alat itu sebagai osiloskop sinar katod. Okey, osiloskop sinar katod. So ini kamu boleh lihat buku teks kamu di muka surat 171. Okey, so apakah fungsi osiloskop sinar katod ini? Fungsi dia adalah untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Okey, itu adalah fungsi osiloskop sinar katod. So dekat osiloskop sinar katod ni, kalau kamu tengok kan, dia ada banyak switch dengan tombol. Okey, dia ada banyak switch dengan tombol kalau kita tengok. So dia ada switch gandaan Y, pesongan Y, pesongan X, switch arus terus, tombol kawalan keamatan, tombol kawalan fokus, dasar masa. So tu adalah tombol-tombol yang ada dekat osiloskop sinar katod. Okay, yang penting kamu tahu fungsi osiloskop sinar katod adalah untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. So kalau kita
jalankan aktiviti 6.4 ni, okey, kalau kita jalankan aktiviti 6.4, kita akan dapati bentuk arus terus dia macam ni. Dia satu garisan lurus sahaja. Belum keluar paparan gambar saya. Okey, tu dia. So arus terus ni adalah arus terus. Dia berbentuk garis lurus. Okey, dia berbentuk garis lurus. Manakala arus ulang-alik, dia macam ni. Okey, so ini adalah arus ulang-alik. Okey, dia adalah arus ulang-alik. Okey, boleh? Okey. So ni semua saya skip sebab terlalu panjang. Okey, so kita sambung dengan cikgu nak minta kamu buat latihan modul. Okey, kamu buat latihan modul sekejap. Saya ambil latihan modul. Okey. So kamu lihat praktis formatif 6.1. Okey, modul Sains B. Okey. Ni Okey, kita tengok praktis formatif 6.1 ni. Okey. So, cikgu nak minta kamu buat praktis formatif 6.1. Okey. So, soalan dia adalah yang pertama, maksud sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kamu jawab susunan P, Q, R dan R magnet gergelun dawai yang bergerak atau keadaan pegun. So, kamu nyatakan LED mana yang bernyala dan terangkan jawapan antara susunan P, susunan Q dan susunan R. Okey, dan kamu jawab soalan yang ketiga, fungsi sebuah osiloskop sinar katod. Okey. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, so Sekarang jawab. Jawab sekarang. So, soalan ini kamu jawab secara offline. Okey, sebab cikgu tak nak buat online lama-lama, nanti kesian data kamu. Okey, so cikgu akan, kamu boleh left daripada Google Meet dan buat latihan ini. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu dekat WhatsApp group. Okey, boleh tanya dekat WhatsApp group kalau ada soalan. Okey, buat dan hantar dekat cikgu jawapan dia melalui Telegram sahaja. Ni muka surat apa cikgu? Okey, ni modul muka surat 28. Okey, cikgu hantar dekat dalam grup WhatsApp ya. Kamu boleh tengok dekat dalam grup WhatsApp.